Datuk, hari ni PKPD yang hari pertama Datuk ada setengah PPR dah dipasang kawat duri di tangga masing-masing lah. Ya, dah kena orang dari bising-bising ni dah buka dah. Macam mana pemikiran mereka yang nak letak tu, sedangkan tingkat 18 orang nak turun kalau emergency. Yelah, dia macam inilah bro. Kau tak boleh salahkan anggota-anggota ni. Sebab anggota ni ada yang lurus, ada yang guna budi bicara. Tapi yang betul-betul salah ialah menteri dia. Kalau menteri pertahanan tu bengap, anggota bila dia jalankan tugas, dia ikut arahan tu 100%. Itu sebab saya berulang kali cakap, anggota ni, hari ni kamu duduk di dalam kerajaan bengap. Menteri-menteri bodoh semacam. Jadi kena guna budi bicara. Kan? Jangan ikut semua arahan. Sebab bila kamu ikut arahan, tindakan kamu mengikut arahan itu, orang marah polis. Orang marah askar. Padahal arahan yang diberikan, dikeluarkan kepada kamu, datang daripada orang yang tak berakal. Faham tak? Kerana menteri-menteri ni, kamu yang jadi bala pula. Kena maki hamun oleh rakyat. Jadi, apa jadi pun, kena guna budi bicara. Kena guna budi bicara. Penting tu. Penting. Saya hari pergi beli barang-barang. Beli barang-barang. Saya sedih lah. Saya pergi masuk DIY. Pasar raya DIY tu dibuka. Tapi kawasan beli alat tulis ditutup. Ini apa bodoh punya kerajaan ni? Barang-barang dalam DIY tu ada yang essential, ada yang tak essential. Tapi kalau kau dah buka pasar raya tu, setidak-tidaknya mak bapak yang perlu nak beli alat tulis dan sebagainya, time tu lah dia orang beli, itu je tempat yang ada. Dah semua kedai alat tulis kau tutup. Janganlah keluar arahan, satu pasar raya, section untuk beli alat tulis, tutup. Mangkuk Ayun Bahlul ni, dia ingat COVID ni hanya serang alat tulis ke apa? Virus ni ada ke atas alat tulis saja ke? Yang menyebabkan alat tulis tak boleh jual. Pakai otak lah. Kalau kau dah buka, kau dah benarkan kedai tu beroperasi, janganlah halang benda ni boleh jual, benda tu tak boleh jual. Kena faham tau. Budak-budak yang jaga kaunter, pening kepala. Pertama, pelayan-pelayan duduk kat DIY ni, pening, sakit kepala, ada setengah tempat nak kena pasang tip, nak kena halang orang daripada masuk. Satu kerja tambahan. Lepas tu, ada orang yang betul-betul perlukan alat tulis nak beli untuk anak dia orang. Sekolah masih berjalan secara online. Tapi nak tulis, mesti kena ada alat tulis, betul tak? Takkan menteri ni bodoh sangat? Jangan memalukan UMNO lah. Kalau rasa tak boleh, tak capable, letak jawatan. Letak jawatan. Kerana kamu ni buat SOP bodoh ni, ikut je arahan Muhyiddin, akhirnya dengan UMNO terima kesan. Kalau dah buka pasar raya tu, biarlah semua benda boleh beli. Kena faham. Kau kata, kau tujuan dia, tujuan untuk membenarkan essential services dibuka dan non-essential ditutup. Apa tujuan dia? Supaya orang yang keluar pergi bekerja berkurangan. Jadi kadar kontak tu berkurangan lah, betul tak? Tapi kalau dah satu pasar raya tu ada 12 orang kerja, betul tak? Kalau yang essential punya barang, 12 orang juga kerja. Selepas potong 60 orang. 60 apa ni? Katalah 40% potong, 60% je boleh bekerja. Betul tak? Kalau kau tutup section stationery, still 60% juga yang bekerja. Jumlah dia sama. Orang masuk dalam tu sama juga. Orang masuk dalam tu, mana yang nak beli screwdriver, mana nak beli alat tulis, engkau ada tanya tak dekat depan tu? Siapa nak beli screwdriver? Boleh masuk. Siapa nak beli alat tulis? Tak boleh masuk. Sama je, betul tak?
Kau tak bagi, kau dah bagi orang masuk. Orang dah masuk. Orang dah capai. Kadang-kadang dia pakai palang dengan tip saja. Ibu bapa dah terdesak, anak-anak nak alat tulis, dia ambil jugalah capai. Nak bayar, tak boleh terima. Bila tak boleh terima, cashier pula kena maki. Buat apa kau buka kedai? Barang ada, tak boleh bayar. Semata-mata kerana ia non-essential. Yang kena maki cashier. Itu sebab adik cashier, kepada semua cashier-cashier seluruh Malaysia. Persatuan Cashier-Cashier Malaysia. Dia ada dua juga. Satu Persatuan Cashier-Cashier Pro PH dengan satu Persatuan Cashier-Cashier yang dah bertaubat dan yang menyokong BN. Ni saya nak beritahu yang menyokong BN dan yang dah bertaubat. Bila korang mengundi pilihan raya akan datang, tolong pastikan tanam dalam kepala, jangan sampai ada orang masih lagi kata siapa pun jadi Perdana Menteri, siapa pun jadi kerajaan, hidup aku sama saja. Hari ini baru korang tahu. Bila korang tak nak jual stationery, tak nak jual barang-barang non-essential, bila rakyat maki korang yang kena maki. Padahal keputusan bongok ni, menteri yang memutuskannya. Perdana Menteri yang memutuskannya. Nampak tak? Korang tak pasal-pasal kena maki. Itu sebab kena pastikan. Bila kita memerintah, nanti, bila kita pergi pilihan raya nanti, pastikan naikkan Kerajaan Barisan Nasional. Naikkan Kerajaan Barisan Nasional. Kerana kerajaan ini terbukti 61 tahun. Otak dia tuan-tuan, dijaga dengan baik. Yang mana yang otak mereng macam Menteri Sains Komunikasi, Menteri Luar, yang mana Menteri Keselamatan, ini nanti pilihan raya akan datang, kita kasih padam. Kita kasih selesaikan mereka ni keluar daripada persada politik tanah air. Menyusahkan orang. Hidup tak habis dah. Asyik menyusahkan orang je. Hidup dia orang ni.